Bagi saya adalah bagaimana tukang tersebut nak menghasilkan sebuah rumah yang berkonsepkan Melayu. Yang pertama, dia kena tahu asas dalam rumah Melayu dan ciri-ciri bagaimana yang nak diserapkan dalam rumah Melayu tersebut. Sebagai contoh, kalau rumah Melayu mesti ada anjungnya, ada ruang tamunya di mana, apa komponen-komponen, apa pantalarang, apa reka bentuk, apa yang nak di-highlightkan dalam rumah Melayu dan sebagainya. Saya rasa itu yang paling penting. Itulah perbezaannya dahulu dan sekarang. Yang mana dahulu orang berpegang teguh kepada petua-petua ataupun kepercayaan, tajuk mulut. Sebagai contoh, kalau orang dulu dia nak membina rumah, lokasi tapak kena sesuai. Maknanya tidak tempat yang berair ataupun berpaya. Kerana mengikut kepercayaan, tempat-tempat tersebut adalah tempat yang tidak elok ataupun tempat yang selalunya jin ataupun syaitan duduk di situ. Jadi mereka akan mencari tempat ataupun lokasi-lokasi tanah yang tinggi ataupun di lereng-lereng bukit dan sebagainya, tapi berhampiran dengan sumber air. Kita lihat pada asas tertentu rumah kita menghadap ke sungai. Sungai pada masa itu ialah jalinan utama di ruangan ekonomi. Dan yang keduanya ialah mengikut sumber pencahayaan. Rumah kita menghadap kepada sumber matahari. Yang mana kepercayaannya ialah bila mana kita menghadap matahari, rezeki dan ruang yang luas masuk ke dalam rumah. Dalam keadaan sekarang ni, apa yang ada, itu yang kita buat. Mungkin ada kekuatan yang kita boleh guna, ada kekuatan yang tak boleh guna. Jadi maksudnya, mungkin kalau kata untuk pemilihan tanah tu, saya rasa macam susah lah sekarang. Memang tak dapat jumpa. Tapi kalau untuk kedudukan rumah ataupun semua, memang kita ada kekalkan lagi lah. Langkahnya berjangka untuk tempoh yang tentu. Sebab tu orang dahulu ataupun kita lihat pada masa dahulu, tempoh pemasangan atau pembinaan rumah-rumah dahulu sekadar untuk membuat teduhan ataupun memberi keselamatan, memberi teduhan kepada keluarga hujan dan panas ataupun daripada bencana yang sekarang. Banyak corak pada masa itu untuk mendirikan. Antaranya proses gotong royong. Antaranya lagi, proses yang dilakukan sendiri oleh tukang dan anak-anak awak-awak sekali. Dan ada proses yang lain dilakukan bersama dengan ahli keluarga sahaja. Yang rasuk gelegar, dia memilih jenis kayu keras berat. Di mana ruang-ruang lantai ataupun dinding masih boleh digunakan pakai kayu keras sederhana. Okey. Jadi untuk pengumpulan kayu di bawah naungan ataupun kekuda masih boleh gunakan kayu keras sederhana. Untuk cengal saja kita terdapat berpuluh-puluh spesies cengal saja. Kita ada cengal pasir, cengal batu, cengal telur, cengal macam-macam jenis cengal. Dan kebanyakan kayu cengal ni dia tumbuh di kawasan pergunungan, kawasan tanah tinggi. That's why dia tahan dan juga dia mempunyai satu kekuatan yang mana kandungan kanji dalam kayu tu dia tidak terlampau banyak. Kalau ikut kekuatan sampai sekarang memang dia paling kuat lah. InsyaAllah. Tiang, gelegar, tutup tiang mesti dia guna cengal. Sebab tiang tu yang mainkan peranan. Tiang tu akan memegang kekuatan rumah tu. Bayangkan kalau tiang tu kita guna kayu yang ringan, dia rosak dulu daripada bahagian yang lain. Jadi kekuatannya dekat situ. Memang cengal ni memang kuat. Kebanyakannya mesti ada cengal ataupun balau. Ataupun cengal batu tu. Dan tiga tu lah. Struktur mesti kayu tu. Sebab kalau kayu cengal ni, dia berhujan berpanas pun dia rosak ambil masa. Mungkin dia mungkin sampai 50 ke 60 tahun. Ketahanan dia tu 50-60 tahun. Mungkin kalau kayu seraya, kayu meranti tu kalau kena hujan panas, dia basah, dia mungkin boleh pergi dalam 10 tahun, 12 tahun macam tu. Sentiasa basah maksudnya. Kalau dulu mereka menggunakan, mereka akan bakar sampah-sampah apa di sebelah-sebelah rumah supaya proses membakar tu secara tak langsung
dia membunuh ataupun membuang segala serangga-serangga yang melekat di rumah. Jadi menjadikan rumah tu lebih tahan. Contohnya kalau bubuk-bubuk ataupun serangga-serangga yang lekat di rumah, dia akan lari kerana bau asap tersebut. Itu cara orang dululah. Kebanyakannya kalau rumah lama kan ada batu tu kan. Dia kadang-kadang letak minyak dekat tapak batu tu. Letak minyak. Jadi bila ada minyak tu anak-anak tak naik atas. Adat di setengah Kariah berbeza. Ya. Di setengah kawasan memuliakan yang mana dahulu dinamakan Tiang Seri, tiang yang diberi rahmat, tiang yang dipercayai membawa kemuliaan di kawasan tu, di tempat tu. Dan di setengah Kariah tertentu hanya memikirkan keperluan sebagai keutamaan. Untuk tempoh pemasangan tiang agak lama jajarannya. Kebiasaannya yang saya lihat, yang diceritakan, untuk Tiang Seri dalam 2-3 hari kemudian baru yang lain didirikan. Dinaikkan tiang mengikut kehendak ataupun bentuk yang diminta, dan selepas tu selepas dikunci di tongkat, di pemasangan rasuk, kemudian gelegar. Pasang lantai, pasang dinding, tingkap, pintu itu yang last sekali. Sebab kadang-kadang kalau dinding mungkin kalau tindih kasih macam ni kan, dia orang tak ambil masa lama. Kalau berlidah, kadang-kadang dia orang tunggu keringkan dulu sampai 5-6 bulan. Dia orang pasang tapi just paku sementara, biar aje. Nanti dah cukup kecut, dah kecut cukup, baru dia masukkan dekat lidah ni. Sebelum ada tanggam, kerja-kerja mengikat saja diolah. Selepas struktur yang ada tidak kukuh mengikat, barulah bijak pandai kita mencipta satu teknikal yang lebih kukuh supaya rumah ni, kata untuk kediaman yang kita akan dudukinya, lebih tahan dan lebih kuat daripada teknikal mengikat. Biasanya kalau tradisional ni nak kuat, kita follow je balik. Macam mana orang dulu buat, macam tu kita bawa balik. Dahulu dengan gabungan pandai besi, keris kita, tukang kayu mencipta satu teknikal ataupun senjata yang boleh memahat, melubang kecutraan kayu pada masa itu. Tukang besi akan bercakap dengan tukang kayu akan bercakap tukang besi, keperluan. Aku nak benda ni tajam supaya dapat memahat, menyobek, tebuk tembus. Maka terhasillah pahat. Secara ilmiah ataupun tanpa sedari, terhasillah pahat. Terhasillah gergaji. Terhasillah alat ukur yang lain. Terhasillah tam. Terhasillah geometri pertukangan yang lain. Di pantai barat menggunakan pasak sebagai rongga yang terhidang. Di kawasan pantai timur, kejituannya, perapiannya mengikut acuan tanggam yang ada, tanpa ada ruang pasak. Contoh dan corak teknikal tanggamnya berbeza. Sumber yang ada memang agak banyak ataupun menggunakan skru, tetapi berbeza dengan tanggam, walaupun tempoh yang agak lama, tapi hasil yang kualiti yang ada lebih kuat dan lebih terjamin lah. Kalau tanggam rasuk baji tu kita boleh kekalkan, kita kekalkan. Kalau untuk tingkap, untuk pintu tu memang kita kekalkan lah. Memang kita akan nak kekalkan baji tu apa semua, kita akan betulkan balik, kita akan kuatkan balik. Tapi kalau bila melibatkan bumbung, mungkin kalau rumah asal tu mungkin asalnya dia atap nipah, lepas tu dia tukar pada atap zinc. Jadi rumah tu masih boleh diguna pakai lagi dalam keadaan kuda-kuda yang asal. Tapi bila dia tukar pada genting, masalahnya genting tu berat. Struktur kuda-kuda tu pun kita kena ubah, kekuatan dia pun kita kena ubah. Jadi kalau kita nak buat tanggam untuk kuda-kuda tu, saya rasa ambil masa yang lama sangat. Kalau untuk kuda-kuda apa semua, kita memang guna bolt nut. Sebab kita ada alasan kukuh untuk menguatkan
struktur kuda-kuda. Sebab kuda-kuda tu rapat lagi apa semua. Kita kena beritahu dia. Kita tak boleh nak buat tangga macam rumah asal. Ukiran kayu ni sebenarnya adalah sebagai hiasan dalam rumah Melayu. Dan dia juga adalah merupakan motif-motif yang sesuai digunakan sebagai hiasan dalam rumah. Dan di mana kebanyakan mungkin menggunakan motif-motif berbentuk herba dan sebagainya, yang mana menurut kepercayaannya dengan motif-motif herba sebagai contoh motif-motif yang hiasan yang berbentuk bunga-bunga wangi macam bunga melur, bunga tanjung dan sebagainya, ianya merupakan satu elemen yang mana memberikan satu wangian di dalam suasana rumah tersebut. Ukiran kayu juga antara elemen-elemen yang diterapkan dalam seni bina rumah Melayu. Jenis kayu yang terbaik, saiz kayu yang betul, ragam hias yang betul, sendi yang kuat menghasilkan satu tempo seni bina yang ampuh lah, yang ampuh. Sekarang ni yang masih nak kekalkan tingkap ni lah. Tingkap sisi angin yang boleh laras tu. Kalau boleh kita nak kekalkan tu sebab tingkap tu sebetulnya dia special. Dengan dia punya teknologi orang dulu-dulu tu, kita boleh kekalkan untuk benda tu terus hidup. Dia punya cara tu nak kata mudah tak mudah sangat, tapi kalau kita kekalkan tu macam-macam kita boleh dapat. Kita boleh menjengah, kita boleh dapatkan angin masuk ke dalam rumah. Lepas tu dia punya efek dia pun cantik sebab dia boleh buka dan statik. Sebab pengukir ni dia ada kelebihan dia kena sensitivity, dia kena kreatif. Dia nampak je benda tu, ini boleh buat aku punya motif ni. Macam kita pergi satu tempat kan, nampak satu bunga pelik, okey, balik kita akan sketch, kita buat. Kelebihan saya pula, saya boleh, kalau kata kayu ni, saya boleh lakar, terus lakar pada kayu dan terus ukir. Jadi setengah orang tu mengambil masa lah berminggu-minggu untuk melakar, kemudian nak olah balik. Saya terus direct lakar terus boleh ukir. Itu kelebihan. Bila saya keluar negara, saya akan mencari sesuatu apa lagi yang tak ada pada diri kita, dan bila saya balik saya akan kembangkan kepada generasi saya supaya benda tu dia akan berterusan. Kalau kita dapat sesuatu ilmu, kita ajar kat orang, insya-Allah Tuhan akan bagi lagi ilmu yang baru bagi saya lah. Arifkan dengan seni bina yang ada, insya-Allah kita akan dapat memahami ruang lingkup yang lebih luas. Kita cuba dapatkan input yang lebih dalam apa yang tukang dulu dah buat. Harapannya supaya kita memahami apa yang orang dulu dah buat untuk kegunaan masa kita dan ruang generasi yang mendatang. Jadi kita boleh dapat lihat di sini adalah logo mak saya. Logo produk mak saya dia tak ambil. Hiasan yang berbentuk bunga-bunga wangi macam bunga melur, bunga tanjung dan sebagainya, ianya merupakan satu elemen yang mana memberikan satu wangian di dalam suasana rumah tersebut. Boleh? Mana soalan? Ya. Okey. Hari ni bakal lemak sebab Okey. jaga mesin ni. Alright. Kejap. Okey, lepas tu Lepas tu tak tahu berapa kilo saya drop. kurus lah. Kurus lah. Alhamdulillah. Dah lah kurus sama kurus lagi. Dia nak siap lagi ni.